Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bab at-tahdhir man irtikabi ma nahallahu azza wa jal aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam anhu. Saya mengajak tak banyak lepas tu kita buka soal jawab. Saya demam, suara tak ada, gagah dah lupa nak abang. Arab bila orang abang kata sakit demam, dia kata syafakallah. Sunnah dia syafakallah, Allah yashfik, Allah sembuhkan engkau. Tahurun insyaAllah, tahurun insyaAllah. Bila kita ziarah orang sakit, kita sebut Allah, Allah syafakallah, Allah yashfik, syafakallah, Allah sembuh. Sebab tu kita panggil syifa. Dan Allah Ta'ala salah satu daripada namanya Asy-Syafi. Asy-Syafi. Qala Allah Ta'ala bab tahdhiru man irtikabi ma nahallahu azza wa jal aw rasuluhu anhu. Bab larangan untuk kita membuat apa yang Allah dan Rasulnya larang. Qala Allah Ta'ala فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Maka berjaga-jagalah orang mereka yang yukhalifu an amrihi. Yang yukhalif yakni menyanggahi. Sebab tu kita panggil khilaf. Khalaf, khilaf, khilaf sunnah kita kata. Yukhalifu an amrihi, yang menyanggahi arahan dia, yakni arahan Nabi SAW. Menyanggahi cara Nabi SAW. An tusibahum fitnah, nanti akan ditimpa kepada mereka fitnah. Au yusibahum azabun alim, atau ditimpa pada mereka azab yang pedih. Allah Ta'ala bagi amaran, bagi hazar kepada orang yang menyanggahi arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitnah, ditimpa pada mereka fitnah, yakni di dunia. Perkataan fitnah maksud ditimpa kepada mereka sesuatu yang akan merosakkan agama mereka, merosakkan kebahagiaan mereka. Orang Melayu bila sebut fitnah, dia kata fitnah tu maksud kita tuduh orang tak ada bukti, ataupun tuduh orang tak buat, kita kata fitnah. Jadi yang tu pun mungkin, tapi bukan itu sebenarnya maksud fitnah. Sebab tu kadang-kadang mereka terjemahkan perkataan fitnah tidak kena pada tempatnya yang selalu kita sebut. Macam orang kata al-fitnatu asyaddu minal qatl. Quran kata fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Kadang-kadang bila mari musim ustaz-ustaz berdalil, dia kata tak baik fitnah orang. Tuhan kata al-fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Fitnah tu bukan maksud ni. Fitnah dalam perkataan Quran bukan maksud fitnah tuduh orang. Jadi niat dia tu betul, tapi dia pakai dalil yang salah. Fitnah dalam Quran maksud musibah yang merosakkan agama, keselamatan, keamanan. Kita kata fitnah. Bila kita kata berlaku rusuhan, berlaku kegawatan, kita kata fitnah. Jangan share nanti berlaku fitnah, yakni berlaku kerosakan. Jadi bila orang istidlal, orang guna
al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Sebagai ayat kata kita tak boleh fitnah orang. Betul lah, dalam Islam memang tak boleh tuduh orang, tapi fitnah dalam Quran bukan yang tu maksud dia. Letak salah tempat. Sebab tu Quran kata, kita sebut dalam hadis Nabi ajak fitnatul mahya wa mamat, fitnah masa hidup dan mati, dan fitnah azabil qabr, fitnah azab kubur. Maksud ujian, maksud satu musibah. Jadi siapa yang menyanggahi arahan Nabi, timpa musibah di dunia, musibah pada agama. Dia tak dapat agama yang sebenar, dia tak dapat zauq agama yang sebenar, dia tak dapat taste agama yang sebenar, dia tak dapat rasa agama yang sebenar. Dia amal tapi dia rasa macam hanging, macam merewang. Dia cari tak jumpa Tuhan, dia cari tak jumpa amalan. Niat kita betul, tapi kadang-kadang kita hantar surat alamat salah. Kalau kita tengok hak pi kat Turki, hak menari pusin pakai skirt, sehari berapa jam dia menari. Dia kata dia sedang tenggelam mengingati Tuhan. Niat betul, alamat salah. Alamat nak bagi betul, kena ikut amrul Rasul, kena ikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, ditimpa fitnah. Agama dia jadi kacau. Dia cuba yang ni, saat main musim dia nak rasa nak kena zikir kuat, saat kena musim nak kena menjerit, saat kadang-kadang dia rasa nak kena pergi duduk berdiri atas kubur kot baru ingat. Tu macam-macam dia yang tarikat dia bertry. Dia kata nak cari feeling tak mai. Feeling tak mai sebab alamat salah. Mother Teresa, dia devoted hidup dia korban semua hidup dia bagi untuk agama dia. Dia pergi ke India, di mana tolong anak-anak miskin macam-macam. Tapi dan dia dikenal dalam Kristian. Tapi majalah Time keluarkan satu surat Mother Teresa kata, sepanjang dia beribadat, dia panggil Tuhan, dia rasa panggilan dia kepada Tuhan ni tak didengari. Dia rasa dia tak berjumpa Tuhan. Tengok tang dia korban tu, kita puji ya. Tapi alamat salah. Alamat salah. Au yusibuhum azabun alim, atau nanti ditimpa pada mereka azab yang pedih, yakni di akhirat. Ayat ni yang dulu kita sebut, Imam Malik guna ayat ni apabila satu orang mai habaq kat Imam Malik, kata dia nak mulakan ihram di kubur Nabi SAW. Dia tanya Imam Malik di mana patut dia nak mulakan ihram. Imam Malik kata, min haitsu ahraman Nabi sallallahu alaihi wasallam bir'ali atau Zulhulaifah. Di mana Nabi buatlah kita mula ihram, nak mula ihram. Tuan-tuan kalau pergi umrah, setengah orang tak apalah pasal kita naik kapal terbang pantas, kadang-kadang kita pakai siap-siap lah. Tapi kita tak boleh kata saya mula niat di tabung haji, tak boleh. Bila dia lalu di Ya Lam-Lam, dia habaq kata sekarang Ya Lam-Lam miqat makani, tempat miqat bagi kita orang di Malaysia, Yaman dan seumpama. Maka kita pun mula niat. Kita kata labbaika umrah, labbaika ya umrah. Kita mula niat. Kita tak payahlah niat di tabung haji.
Kita niat di mana Nabi sebut tempat-tempat dia. Oleh kerana Nabi dia daripada Madinah, maka tempat dia ihram Nabi di Bir Ali. Jadi orang ni tanya Imam Malik, kat mana nak mula? Imam Malik kata Bir Ali. Dia kata tak, aku ingat aku nak pergi mula di masjid Nabi. Di mana? Di makam Rasulullah. Kata Imam Malik, la taf'al akhsha an tusibaka fitnah. Jangan buat, kata Imam Malik, aku bimbang nanti ditimpa pada engkau fitnah. Dia kata apa yang fitnahnya? Nak dibandingkan masjid Nabi dengan Bir Ali tak ada apa-apa kelebihan. Masjid Nabi ada banyak, lepas daripada Masjidil Haram, tempat yang paling afdal masjid Nabi. Dari segi logik betul. Bahkan aku nak mula di makam Nabi, dekat dengan Nabi. Dari segi logik betul. Bir Ali tak ada apa-apa. Tak ada Nabi kata kelebihan semayang di Bir Ali, di Zulhulaifah, tak ada. Logik dia kata aku nak mula di tempat hak Nabi. Aku nak mula di masjid Nabi. Imam Malik kata jangan, mula di tempat hak Nabi mulalah. Imam Malik kata la taf'al akhsha an tusibaka fitnah. Jangan buat, nanti bimbang ditimpa padamu fitnah. Dia kata ai fitnah. Fitnah apa? Aku menambahkan kebaikan. Nabi buat di situ, tapi aku buat di tempat yang lebih bagus, iaitu masjid Nabi. Takkan itu fitnah? Satu tambahan kepada kebaikan. Kata Imam Malik jangan. Kata Imam Malik, ai fitnatin a'zam. Fitnah apa lagi yang lebih besar? Min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi fitnah yang lebih besar, kata Imam Malik, bila hang menganggap hang boleh buat satu amalan yang Nabi kurang pada hang. Hang nak buat satu amalan dengan hang kata nak buat lebih baik itu, Nabi jadi kurang pada hang. Apa fitnah yang lebih besar? Lalu Imam Malik baca ayat ni, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Jaga-jaga orang-orang yang menyanggahi arahan Nabi, nanti ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Al-Imam Syatibi sebut kisah ini di dalam Al-I'tisam, kitab dia. Peringat, kita tak boleh buat bid'ah. Sebab ikut logik macam tu, kita bukan apa, nak buat bagi lebih elok. Kata macam tu. Kita habaq jangan, Nabi tak buat. Tak, kita nak buat bagi lebih elok. Imam Malik jawab dah, apa lagi fitnah hak lebih besar apabila hang sangka hang nak potong Nabi, hang nak lebih daripada Nabi, Nabi jadi kurang pula pada hang. Sedangkan Allah Ta'ala hantar Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi tak jadi uswah hasanah. Nabi bukan contoh terbaik, hang baik lagi pada dia. Tak, saya tak kata macam tu, memang tak kata. Tapi apa maksud? Lebih baik ni lebih baik pada siapa? Tak, lebih baik daripada hak dua ada tu lah. Hak dua ada siapa punya? Nabi. Jangan main-main. Sebab tu Imam Malik kata, siapa yang buat bid'ah dan kemudian fahassanaha, dia tahsinkan dia kata bagus, faqad da'a anna Muhammadan khan, maka dia telah mendakwa Muhammad khianat. Kita kata tak, kita nak buat hak lebih baik, jangan. Artinya ada lagi benda hak lebih baik, Nabi ya khianat tak habaq kat kita. Apa nak maksudkan macam tu?
Dah, Nabi tak kena, cuma hak Nabi tu kurang baik sikit. Kata tu. Nak kata macam tu. Dia kata. Sebab itu manusia bila dia beramal dengan sunnah, walaupun sedikit hati dia tenang. Pasal dia tahu address ni sorak sampai. Ada orang banyak tapi bimbang tak sampai. Tuhan kata bil akhsarina a'mal alladhi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang sesat amalan dia tapi dia sangka, maukah aku bagi tahu orang yang paling rugi di dunia ni. Orang yang sesat amalan dia, kata Quran, tapi dia sangka dia buat yang terbaik. Dia pulun sungguh, walaupun dia marah. Tuhan kata al-akhsarina a'mala, orang yang paling rugi amalan. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang sesat amalan dia di dunia ni, tapi dia sangka dia buat benda yang terbaik. Kita apa betul pun tak tahu. Kita pula jadi salah. Kita teruk depa ni amalan ulama tak mau langsung. Kita ulama mana? Ulama kita lah, kata. Ulama kita tu siapa? Ni hak dok buat ni. Hak dok buat tu bukan ulama, lebay kampung. Wa qala ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsah. Tuhan kata wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah Ta'ala mentahzirkan, memberi amaran kepada kamu tentang diri dia. Tuhan warning tentang diri dia. Supaya warning tentang apa? Warning tentang azab, tentang azab yang akan ditimpakan oleh Allah kepada orang yang mukhalafah, orang yang menyanggahi arahan Allah Azza wa Jalla. Agama ni dia mari dua benda. Satu, dia mari perkara dia panggil ar-raja. Satu dia panggil al-khawf. Ar-raja bermaksud harap. Agama bagi kita harapan. Agama bagi kita hope. Kita harap. Agama tak bunuh harapan kita. Mailah satu orang besar dosa macam mana, dia bunuhlah 100 orang ke 200 orang, dia mai kata nak taubat, agama sentiasa buka pintu. Agama bagi harapan. Dia panggil ar-raja. Raja ni harap, bukan rojak Penang tu. Itu pun barangkali dia ambil perkataan tu. Raja, sebab tu yarjunallah, manusia harap Allah. Dan agama dalam masa yang sama, dia bagi satu benda lagi, dia panggil khauf, dia bagi kita takut. Kerana manusia kalau dia rasa dia sentiasa selamat, dia melampau. Tapi kalau dia rasa sentiasa takut, dia putus asa. Agama buat main dua-dua. Ar-raja'u wal khauf, harap dan takut. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan harap dan takut. Nabi ibadi inni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Tuhan kata, bagi tahu, peringat hamba-hambaku wahai Muhammad, sesungguhnya aku al-ghafur ar-rahim. Aku pengampun dan penyayang. Aku tutup dosa. Orang buat dosa, aku tutup dosa. Dan aku penyayang. Agama suka tutup dosa. Pemerintah hak betul, dia tutup dosa orang, bukan dia pergi buka dosa orang. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, orang beritahu kata ada orang merimpun bunuh orang, buat maksiat. Sayyidina Uthman pergi, dia khalifah. Dia sampai tengok orang dah tak ada. Barangkali berita dapat kata khalifah nak mai, belah. Sayyidina Uthman kata alhamdulillah. Maksiat mereka pun tak terbuka, mereka pun berhenti. Kalau kita nak cari hamak pula ke mana, susah. Dan saya kata ini masalah
Agama memberikan harapan. Politik ni syaitan yang ada sebahagiannya. Saya bukan mungkin sebahagian orang dah buat salah, tapi agama tak benarkan dedahkan aib orang ni. Tuan-tuan, kalau satu orang, tak kira lah, bukan saya nak rujuk pada kes yang berlaku tu, tapi kita kira orang lain, kalau dia rakam hubungan seks dia, katakanlah yang berlaku tu antara dia dengan isteri dia, dan kemudian orang keluarkan dalam YouTube, satu orang kan serba salah. Kalau dia kata tak, yang tu isteri aku, dia akan cerita aurat isteri dia ke orang. Agama tak benar kan? Takkan nak pergi abang hampa tengok tu bini aku. Agama tak benar kan? Kalau dia mengaku tadi diri dia pun susah juga, seolah-olah dia dedahkan aurat dia pada orang. Oh, dia kata ini mari lebay-lebay tabus mana ni? Kata tak, kita kena, okey, kita kena letak pemimpin, kita kena tahu. Boleh tak kita buat undang-undang, Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, siapa saja nak tidur tak mana kita rakam syarat. Lepas itu kita tayangkan ayat tiap hari supaya kita pastikan dia tak buat apa. Boleh nak buat undang-undang tu. Dan tak boleh juga satu peraturan. Masalah bersalah betul satu hal. Saya pun bukan kata bersih nak membangkang ni, kadang-kadang kalau percaya. Tapi artinya, tapi cara game tu tak betul. Saya tak suka game tu. Tak betul manusia buat ni. Kita kalau benarkan hal-hal macam ni, kacau satu orang. Lepas tu setiap orang kena pergi sumpah di masjid lah, kata dia tak buat. Kita nak jemput semua tu, ahli politik kata bersumpah dalam masjid, kata dia tak pernah buat dosa apa. Mau setiap pemimpin mai ke masjid sebelum pilihan raya sumpah dengan nama Allah, dia tak pernah bagi projek kat kroni dia. Boleh? Tu dosa besar tu. Agama tak suruh orang pergi sumpah, melainkan orang dakwa kezaliman. Dakwa zalim, awak pukul saya, awak rogol saya, awak telah liwat dia secara paksa. Ketika itu ada penghakiman. Setakat mai tuduh rambang, ambil ni, mai hang cuba sumpah, kata hang tak pernah buat apa-apa, hang tak pernah mengurat. Betul, semua orang dah buat dosa. Sebab tu saya nak mak pecah apabila seorang pegawai tentera masa lapang, tak ada kerja, perang tak ada mula, dia panggil tentera-tentera hak mai, ni hang cerita apa dosa hang pernah buat. Seorang berita sampai pada Umar pecat. Umar kata bukan kerja dia untuk ditanya, tatabut, ikut dosa orang. Nak apa nak politik kan? Belah-belah mana pun kan betul kan, tapi cara tak betul. Qala Allah Ta'ala wa kadzalika akhdhu rabbika. Qala Allah Ta'ala inna batsha rabbika la syadid. Sesungguhnya batsh, tindakan Tuhanmu, azab Tuhanmu amat dahsyat. Ini dia cakap dalam konteks azab. Kita kena tengok Quran mai, dia cakap dalam konteks azab dan dia juga cakap dalam konteks rahmat. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah tindakan Tuhanmu, yakni azab dia, apabila dia mengambil tindakan kepada sesuatu qura. Qura ni kampung ataupun negeri. Wa hiya zalimah, kampung tu zalim, negeri tu zalim. Tuhan bagi syarat, dia tak musnahkan negeri, melainkan zalim. Bila satu negeri dia musnah sampai satu negeri, ada isu kezaliman. Bila dia tak musnahkan satu negeri, alhamdulillah, dia tak musnahkan negara kita. Kita kena akur, di samping ada kelemahan, banyak juga kebaikan. Kita agama ajak kita sederhana. Kerajaan hak ada dah pun bukanlah terlalu jahat macam mana kerajaan hak sebagian negeri lain. Itu bukanlah bererti bahawasanya kita tidak boleh mempunyai pandangan dan pilihan yang lain.
Tapi setengah orang anggap ni paling jahat dalam dunia. Tapi banyak lagi kerajaan jahat dalam dunia ni. Kerajaan yang Arab lah. Tapi kita mungkin ada pandangan, pilihan. Itu hak kita. Tapi kita nak nafikan negeri ini, walaupun tidak majoriti orang Islam yang walaupun lebih tapi tak banyak, tapi perkembangan Islam antara yang bagus, tak boleh juga kita nafikan. Ada kelemahan-kelemahan, banyak boleh kita cerita. Tapi ada juga ramai anak-anak orang Islam terpelajar, ramai anak-anak orang Islam tak boleh dinafi. Kita nak improve negara, boleh improve. Tapi kita nak nafi, kalau kita pergi ke negeri lain, kita pergi duduk dengan orang Mesir, tanya hang mana, kita kata kita orang Malaysia, orang angkat tangan lah, negeri kita elok pada mereka. Kita pergi habak negeri Arab mana pun, negeri kita elok pada mereka. Tapi itu bukan berarti, saya kata saya kempen lah. Tapi itu bukan berarti kita tak boleh ada pilihan. Boleh ada pilihan. Tapi kita kena sikap sederhana. Jangan lajak kan, orang politik kata tak ada kebaikan langsung, jangan kata no. Ada kebaikan. Kita mungkin ada pandangan lain, tak bersetuju langsung, itu pandangan kita. Tapi kita kena tahu antara the best negeri yang orang boleh hidup, Malaysia. Antara negeri yang bagus. Agama suruh kita adil. Habis itu bila salah-salah biar. Kita tak kata biar. Oh betul eh? Tapi jangan kata negeri kita tak elok. Banding dengan Indonesia, elok kita. Orang berenang laut, terjun. Nak main ke negara kita, elok negeri kita. Bandingan Filipina, elok kita. Tapi boleh perelok lagi tak? Boleh. Ada penyelewengan tak? Ada. Banyak nak seleweng? Boleh tahan banyak. Tapi jangan kata langsung tak ada kebaikan. Ada. Setengah orang dia langsung. Kita kadang-kadang dengar orang ulai serangai. Dengarlah. Jalan dalam dunia ni kita tengok ada negeri bagus. Ada negeri teruk macam India, teruk. India dalam filem elok dalam filem 7 gunung. Gunung ni pergi negeri dia. Sirih penuh dinding. Tuhan kata Tuhan musnahkan negeri apabila dia zalim. Kita bukan suka negeri musnah. Tetapi bila zalim, Tuhan musnah. Dan Tuhan, lau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai. Jika ahli kampung beriman dan bertakwa, kami buka keberkatan langit dan bumi. Tuhan kata Tuhan kalau ambil tindakan alimun syadid, pedih dan dahsyat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah yaghar. Allah Taala cemburu. Ghirah. Susah Melayu ni bila sebut ghairah dipaham lain. Ghairah tu asal daripada perkataan Arab ghirah. Ghirah maksud seorang yang cemburu. Seorang yang Arab terkenal dengan cemburu. Satu bangsa yang terkenal dengan cemburu. Cemburu agama suka tapi kena ada haknya. Sehingga cemburu, macam saya sebut, cemburu di kalangan Arab ni kadang-kadang melebihi had. Sebab tu isu yang selalu dibangkitkan oleh bangsa-bangsa bersatu, iaitu isu dia panggil qatlus syaraf ataupun honor killing. Iaitu mereka boleh bunuh adik-beradik, anak, perempuan khususnya jadi mangsa ribu hanya kerana dia cemburu. Kahwin malam pertama tengok tak ada darah-darah, dia boleh tembak. Orang cerita anak perempuan dia keluar mana lelaki mana pergi sembang pegang tangan ke, pergi pegang parang bunuh orang. Dan negeri-negeri seperti Yaman dan beberapa negeri ada undang-undang yang mana kalau bapa bunuh anak perempuan di atas nama qatlus syaraf, tak dihukum bunuh balas. Ini mendapat kritikan antara bangsa. Mereka kata Islam, sebenarnya bukan Islam, adat Arab.
Terutama negeri-negeri yang teruk, yang banyak padang pasir lah, macam Yaman apa, masih ada. Isu honor killing ni isu yang berat. Dia boleh pergi bawa abang dan pak dia dengar cerita anak perempuan dia buat apa, ramai-ramai pergi buru perempuan tu macam dengan buru binatang, tembak mati bang. Dan itu juga menyebabkan mereka tak boleh tukar agama. Kalau siapa tukar agama, membunuh. Bukan undang-undang bunuh, kabilah bunuh. Kabilah bunuh di atas dasar cemburu. Arab, kita lalu ke rumah dia, anak perempuan dia yang keluar duk tengok orang lalu. Lepas tu kita tengok tak kipak dia buat keluar senapang. Kacau tak. Dulu kita duduk negara Arab, kita lalu dia budak-budak dia nak orang tengok budak Malaysia sembang jangan bahasa kita. Pak dia boleh buat keluar nampak acu. Anak pun bukan lawa sangat. Innallaha yaghar, Allah Ta'ala cemburu. Perkataan cemburu ni nak terjemah apa bagi Tuhan? Ini menimbulkan perbincangan di kalangan ahli-ahli akidah. Boleh tak ayat-ayat yang macam ni kita kena tafsir yang lain? Cemburu ni tak sesuai dengan Tuhan, tapi bukan maksud cemburu kita lah. Perkataan cemburu juga, tapi maksud dia bahawasanya Tuhan tak suka orang menghampiri larangan dia. Itu maksud dia. Bukan macam cemburu macam kita nak share. Jadi ada dua mazhab dalam hal ni, yang mentakwil dan yang tidak mentakwil. Kedua-duanya ahlu sunnah wal jamaah. Wa ghairatallahi, dan cemburu Allah, an ya'tiyal mu'minu ma harramallahu alaihi, cemburu Allah apabila mukmin mendatangi apa yang Tuhan haramkan. Cemburu. Apa cemburu Tuhan? Bila kita datangi benda yang haram. Cemburu orang lelaki bila kita orang mengganggu benda yang menjadi istimewa, keistimewaan dia. Bini kita, orang lelaki cemburu. Kalau satu lelaki tak cemburu, bini dia tak kisah. Orang pegang tangan kau, orang bawa orang tu, bini hang di pejabat ni keluar mata. Ni kita biasa zaman lah. Kalau dapat teratur punya lelaki memang dayus, cemburu. Saya mungkin pandangan berbeza, mungkin tuan-tuan, tapi saya tak nampak kesesuaian satu orang perempuan untuk jadi sekretari bagi satu orang bos pejabat, yang mereka dua yang duduk di pejabat. Dia di pejabat dalam tu, dia masuk, ini isteri orang ataupun nak ada orang. Kalau bos dia tu perempuan, nak sabarlah. Bos dia lelaki, setara mana sangat, walaupun bos dia warak dari dah 3 hitam. Tapi ini bukan satu kerja yang sesuai untuk isteri kita. Kemudian saya terima email macam apa, email orang hantar macam-macam pasal keluar ada urusan. Suami okey, pergi luar negara, pergi kerana keluar ada meeting, dia seorang pergi, dan berlaku macam-macam. Sehingga saya sebut dulu satu kes. Akhirnya dia satu orang perempuan yang sangat baik, dia minta cerai pada suami dia jam. Heran, pasal apa yang dia duk minta cerai? Pasal dia ni isteri yang baik semua. Dia hantar surat mai saya, dia cerita suami dia tak tahu dan keheranan pasal apa isteri dia minta cerai. Tapi isteri dia kata pasal dia rasa dia bersalah. Dia selalu dengan bos dia ni, dia tak nak cerita, dia tak gamak. Sebab itu agama suruh kita ada cemburu. Bapa kena cemburu anak. Boleh anak kita untuk keluar pegang tangan, kita kena cemburu. Kalau kita dapat suami perempuan, suami kita tak cemburu apa, ai okey, you pi yang sebab-sebab pun, kita kira suami teruk lah, memang mangkuk lah. Ya, teruk. Agama suruh kita cemburu dengan, tapi ada had-had. Kalau kita tak mau, tak bolehlah sampai membunuh macam Arab.
Agama bagi kita bebas. Sebab tu dalam agama tak seperti setengah orang anggap. Cerai bukan semuanya negatif. Cerai kadang-kadang positif. Sarrihu bi ihsan, cerai dengan cara yang baik. Agama suka. Daripada kita simpan satu orang menderita, kita derita, dia pun derita. Setengah orang dia tak mau lepas bini dia. Bini dia derita, bini dia tak boleh pergi dah dengan dia. Dia bebaskan. Agama suruh bebaskan. Ini sebab tu ada peruntukan talak dalam agama. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, saya buka soal jawab. Saya habis ni saya ingat nak sambung. Saya tak larat. Tuan-tuan tanya lah. Ada soal? Sementara tuan-tuan nak tanya, saya nak sebut tentang Nabi SAW. Orang tak sanggah, orang Nabi ni selalu kita sebut al-hub wal ittiba. Kita sayang dan kita ikut Nabi. Hak dok ada kita dok dengar kan macam-macam lah ni apa nasyid-nasyid tentang Nabi ni. It's okay. Dia satu bab sayang. Tapi dia kena ittiba, dia kena ikut. Sayang saja tak ikut dia tak jadi. Dia kena sayang dan kena ikut. Contoh yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi sayang. Nabi ni benda-benda tak bernyawa pun sayang. Nabi kata Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Bukit Uhud tu satu bukit yang mana dia sayang kat kita, kita sayang kat dia. Nabi sayang kat bukit Uhud tu. Padahal bukit Uhud tu kalah lah perang. Tapi Nabi sayang. Di situ ada para syuhada. Ada Hamzah. Pada zaman Muawiyah bila berlaku banjir, kaki syuhada Uhud terkeluar. Salah satu yang terkeluar kaki tu kaki Hamzah. Pada zaman Muawiyah dah berpuluh tahun dah. Artinya jasad syuhada ni tak dimakan bumi. Sahabat yang masih hidup tengok, dia kata ni kaki Hamzah. Sahabat kenal. Orang Arab dia ada kelebihan tuan-tuan. Sebahagian mereka dia tengok burung, dia tahu burung tu main mana. Dia tengok unta, dia tahu unta dia. Zaman tu yang tu kemampuan mereka. Depa tengok, depa kenal kaki ni kaki Hamzah. Nabi sayang kat Uhud. Nabi sayang. Nabi kata bukit Uhud sayang kat kita. Bukit Uhud tu sendiri sayang kepada Nabi SAW. Nabi kata inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ab'atha inni la a'rifuhu al-an. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata aku kenal ada batu di Mekah yang duk bagi salam kat aku sebelum daripada aku dibangkit menjadi Nabi. Aku kenal dia sampai sekarang. Nabi batu sayang, bukit sayang kepada Nabi SAW. Dan kita tahu Nabi dulu ni nak bagi tinggi bila Nabi berucap, Nabi pijak batang tamar. Nabi pijak batang tamar. Satu hari ada satu orang perempuan Ansar, dia mai pada Nabi SAW. Dia kata ala nasna' laka minbaran litakhtuba alai. Wahai Rasulullah, mau tak kami buat mimbar yang mana Rasulullah boleh khutbah atas dia. Perempuan ni buat mimbar. Perempuan ni yang pertama dia suruh orang khadam dia buat. Mimbar dia tiga nak tangga. Sebab tu sebahagian ulama-ulama di kalangan mereka suka mimbar yang tiga, tapi sebenarnya Nabi bukan arah perempuan ni buat tiga. Dia buat tiga, padahal tak besar sangat masjid tiga tu. Lepas daripada tu Nabi guna mimbar dia. Batang tamar yang Nabi duk pijak tu menangis. Dan sahabat semua dengar dia menangis. Dengar orang menangis. Nabi pergi tepuk dia, Nabi pujuk dia, uskun intasha
gharastuka fil jannah fayakulu minkas salihun wa in tasha'u aiduka kama kunta rataba. Nabi kata sahabat, diam. Nabi beruh pokok tu diam. Batang dah tebang. Kalau kau mau, Nabi kata, aku tanam kau di syurga. Nanti orang-orang saleh makan buah kau. Atau kalau kau mau, aku kembalikan kau jadi pokok yang hidup balik. Lalu dia diam. Al-Hasan bin Ali kata, batang pokok pun teriak berpisah dengan Nabi. Ini kan pula macam mana manusia tak sedih apabila mereka berpisah daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Benarkah syaitan akan menyerupai ibu dan ayah ketika manusia dalam sakratul maut untuk menguji keimanan kita? Apakah rujukan sahih? Ini bukan hadis yang sahih. Tak ada hadis yang sahih. Ini radio mana ada orang macam. Ada riwayat-riwayat yang sangat dhaif yang cerita benda ni. Dan cerita ni. Kononnya mak kita datang, syaitan datang. Allah Azza wa Jal Maha Adil. Kita ni jangan fikir Tuhan ni macam kita, kecoh-kecoh soalan orang tak. Satu orang kalau dalam hidup dia istiqamah di atas agama, pegang agama, hidup sebagai orang agama, ikut peraturan agama, tiba-tiba bila dia nak mati, kok boleh syaitan last minute main kecoh dia, tiba-tiba masuk neraka. Tuhan tak zalim macam tu kan. Jangan duk fikir ni main tikam nombor ekor. Allah Ta'ala, satu orang kalau betul hidup di atas muka bumi ni, tak mungkinlah akhir sekali dia jadi ikut syaitan, kerana tertipu. Man jahada fina lanahdiyannahu subulana, Quran. Siapa yang berjihad pada jalan kami, kami akan tunjuk pada dia jalan-jalan kami. Lauhul Mahfuz, ditanya tentang Lauh Mahfuz dan Arash. Arash tak ada makhluk yang sampai ke Arash. Adakah Tuhan kata Ar-Rahman ala arsy istawa, Tuhan beristiwa atas arsy dengan makna yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. Ada orang kata nanti beristiwa sama dengan makhluk. Tak, dia kata istiwa yang layak dengan dia. Bagaimana? Kita tak tahu. Hanya dia yang tahu. Dia kata, dan dia ulang banyak tempat, hadis yang kata masa Isra' dan Mi'raj Nabi sampai ke Arash dan kasut Nabi pijak ke Arash, tidak sahih. Tidak sahih. Benarkah ada hadis yang menyatakan kalau bangun pagi, awal pagi dapat mudah rezeki? Nabi doakan umat dia fi bukurihim, umat-umat yang mana awal masuk buat urusan awal, bangkit kerja ke, baca ke, cari ilmu ke, pergi urusan, Nabi doa supaya diberkati. Tolong jelaskan tentang menziarahi kubur dan berjalan-jalan atas kubur. Nabi SAW masa awal dia larang kita ziarah kubur. Kuntu nahitukum an ziaratil kubur ala fazuruhal an. Nabi kata, aku dulu larang kamu daripada ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah. Para ulama hadis menyebut bahawasanya larangan awal Nabi ziarah kubur kerana Nabi tak mau berlaku tasyabbuh. Nanti pergi duk ziarah, mereka masa tu baru lagi berpisah dengan jahiliyah.
nanti ada pengaruh jahiliah masa duk ziarah kubur. Nabi tak mau. Tapi bila iman dah kuat, ziarah tak mau. Berjalan atas kubur, Nabi tak bagi kita pijak kubur. Sebahagian sebut dalam riwayat Nasa'i, dia tak bagi pakai kasut di atas kubur. Walaupun ada di kalangan para ulama yang menyebut illahnya kerana jenis kasut bulu tu. Tapi yang penting Nabi, umumnya Nabi tak bagi orang pakai kasut di kubur. Atas kubur bermaksud bawah tu ada kubur orang. Kawasan kubur bukan mesti atas kubur. Bila Nabi kata la an yajlisa ahadukum ala jamrah khairun min an yajlisa ala al-qabr, dalam hadis Muslim, jika satu orang duduk atas api lebih baik daripada duduk atas kubur. Duduk atas kubur maksud duduk bawah dia kubur orang. Kalau kawasan kubur macam ni kita duduk tak ada apa. Bukan kubur tu tak ada di bawah, kawasan kubur lah. Pasal mungkin orang buat kawasan kubur luar tu. Tapi yang tak boleh, sengaja kita pergi duduk atas kubur yang Tuhan dia ada di bawah. Kerana Islam dia hormat kepada kita bila mati. Macam saya sebut tu, kita bila mati, kita bukan totally berpisah daripada tak ada apa dah. Sebab itu bila kita pergi ke perkuburan, kita bagi salam. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin. Kita bagi salam. Sebab apa kita bagi salam? Kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, sebab Tuhan, Nabi tak mungkin suruh kita bagi salam pada batu dengan kayu. Dia bagi salam sebab orang kubur tahu lah kita bagi salam. Kita pergi kat kubur pak kita, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak kita kata, Waalaikumsalam. Anak aku ziarah. Dalam hadis Abu Daud dia kata, "Lau kana ya'rifuhu fid dunya, qala hadza fulan, a'rifuhu fid dunya, araftuhu fid dunya." Nabi kata kalau dia kenal di dunia lo, dia kata, "Oh, ni dia ni aku kenal ni." Kita pergi ziarah kawan kita mati, kita pergi bagi salam. Dia habaq kat kawan dia lain. Ni dia kata, "Aku kenal dia ni. Yang ni nak menakan aku, yang ni anak aku." Jadi kita ziarah kubur sebab kita bagi salam. Ruh dia ada alam dia yang tersendiri. Bila kita masuk di kawasan kubur, kita bijak atas kubur tu, dia kata, dia ni buat tanah atas kubur tu." Lebih kurang macam tu lah. Sebab tu agama dia iktiraf kehidupan selain daripada apa yang kita tengok, yang unseen, yang ghaibnya. Mayat dah mati dah, kita tak boleh ambil kasyaf, ambil mayat loncok kata mandi, tak boleh. Kenapa? Kata Allah, bukan dia nak sakit apa dah, dia mati dah. Tak. Sebab dia ada perasaan. Perasaan siapa? Ruh Tuhan punya. Kita ni form ya. Tuan-tuan tengok saya tengok tuan-tuan ni form ya. Hak realiti betulnya ruh kita. Ruh kita. Bila orang kata apa kat kita, yang mana rasa, sebab tu bila orang terkejut, kita terkejut, badan kita tak tersentuh, tapi kita boleh demam. Sebab hakikatnya ruh satu keajaiban yang tak boleh nak diulas oleh mana-mana ahli falsafah. Quran pun tak bagi satu ulasan untuk kita dapat faham sedalam-dalamnya. Yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi. Kata mereka bertanya engkau tentang ruh, katakanlah ruh daripada urusan Tuhanku. Tuhan dia tahu. Ruh ajaib. Kata Ibn Qayyim, hatta ruh orang yang mati boleh berhubung kadang-kadang dalam keadaan tertentu dengan orang yang hidup. Tak dinafikan di kalangan salaf, mereka bermimpi berjumpa dengan ulama-ulama yang mati. Ada mereka yang berjumpa, kata Ibn Qayyim, kerana dia anak murid Ibn Taymiyah, ada yang berjumpa dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Jumpa Ibn Taymiyah. Kadang-kadang kita mimpi, kita jumpa roh tertentu. Mungkin tak? Ada kemungkinan. Tapi janganlah kita terlalu terikat sangat. Mungkin syaitan perkenal kita ke apa. Tapi ada tak kemungkinan? Ada. Sampai satu level apabila kita tidur, roh kita terangkat, mungkin tak kita kadang-kadang terhubung dengan alam yang lain? Mungkin. Yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi. Quran kata wa ma utitu min ilmi illa qalil. Kamu dapat ilmu sikit lah.
Ruh tak boleh nak diulas. Pelik, kita duduk saja-saja terasa tak sedap, tak ada berita apa, gelisah, tak kena. Saat orang telefon kata ni, orang sekian kawan hang ni, suatu fenomena yang alam tak dapat cakap, dunia tak dapat beritahu. Ada banyak rahsia bagi alam ni yang hanya Tuhan tahu. Bila kita pergi kubur, memang kubur tulang belulang tu hancur lah, tapi agama mengajar penghormatan. Agama mengajar penghormatan. Kita hormat. Dua aliran. Satu aliran pergi duk puja kubur, pergi kubur duk pergi minta, hak ni syirik lah. Satu aliran macam kata kubur tak ada apa. Pergi kubur, pergi duk pergi salam apa bukan. Kadang-kadang tak iktiraf. Tak. Ibn Qayyim ajak kita Ibn Qayyim ada buku dia yang kontroversi, iaitu Ar-Ruh. Buku dia yang kontroversi. Dalam Ar-Ruh, Ibn Qayyim sebut beberapa benda yang sebahagian orang ambil. Ada orang setuju tak setuju. Ibn Qayyim sebut antaranya, walaupun tidak ada hadis kata Ibn Qayyim, tapi ada banyak riwayat yang menunjukkan bahawasanya daripada orang saleh, bila ada orang pergi doa di kubur dan dia kemudian bermimpi bapak dia ataupun orang lain memberitahu berterima kasih di atas doa kepada orang kubur. Sebab tu kita bila kita lalu ke kubur, kita bagi salam, kita Nabi doa untuk kubur Gharqad, kita doa. Kita lalu ke kubur bapak kita, kita doa. Kita lalu ke orang kubur, kita bagi salam, dan mereka pun tengok, mereka ucap terima. Kerana bila kita mati, kita tak pi lagi tu. Akhirat hak betul tu kita tak pi lagi. Kita berada pada satu alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Panjang. Hatta di kalangan sarjana Islam macam-macam pendapat. Even di kalangan orang-orang Kristian, dia orang pun bercakap tentang barzakh. Mereka ada dalam Katolik ada perkataan purgatory, dia kepercayaan tentang satu tempat macam neraka sebelum masuk syurga. Okey. Alam barzakh. Adakah alam barzakh manusia total terputus dengan dunia? Tak. Tapi adakah manusia boleh balik duk main makan laksa? Tak mungkin lah. Hak tu merepek lah. Tapi ada tak orang yang boleh berhubung? Maksudnya kadang-kadang Tuhan izinkan dengan kemungkinan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dalam Al-Imam Az-Zahabi sebut banyak mimpi orang-orang saleh berjumpa dengan orang saleh yang lain dan bertanya dan mereka menjawab. Sebab tu kalau kita mimpi jumpa Nabi SAW, jika mimpi itu benar dengan sifat Nabi yang sebenar, maka itu Nabi. Tapi tak ada lah satu orang mimpi Nabi masuk lalu YouTube, saya berapa kali duk mimpi jumpa Nabi. Yang tu berdengung sikit lah. Orang tak buat lah kerja macam tu, orang tak takabur macam tu. Sebab kita mungkin dakwa Nabi, tapi dia bukan Nabi. Al-Hasan bin Ali, dia bila orang kata aku mimpi jumpa Nabi, sifuli, sifatkan Nabi tu kata. Kalau tu sifatkan Nabi, dia kata innahu syaitan. Dia kata mana syaitan mana boleh jumpa Nabi? Syaitan tak boleh menyerupai Nabi, tapi syaitan rupa orang lain hang sangka Nabi. Sejauh manakah fuqaha mazhab Syafi'i menggunakan hadis ahad sebagai metodologi dalam membuat kesimpulan hukum? Ini satu bab yang panjang. Bukan saja fuqaha dalam mazhab Syafi'i, juga dalam mazhab Ahmad dan seumpamanya. Mereka gunakan hadis ahad untuk buat hukum. Kalau semua nak guna hadis mutawatir, kita tak ada hukum sikit berapa ya. Cuma orang bincang boleh tak hadis ahad menjadi hukum yang qat'i ataupun menjadi dalil bagi masalah akidah. Ini berlaku khilaf. Tapi hadis ahad maksudnya kalau satu orang banyak bukti hadis ahad ni dipakai, bila kita yakin hadis ahad ni maksud hadis yang tak sampai mutawatir, tak sampai kepada satu jumlah
yang mana mustahil bohong. Tuan-tuan bukan bidang hadis, tapi saya nak bagi faham mudah lah. Ini cara kampung. Mustahil bohong ni maksud satu jumlah, satu keadaan yang orang tak mungkin boleh bohong. Saya duduk depan tuan-tuan, tiba-tiba katakanlah ada orang nak tangkap saya, special brand mana ke, nak main tangkap. Tuan-tuan semua baik dengan saya. Saya ni, lagi kalau ada orang main tanya saya, tuan-tuan semua habaq kata saya hari ni tak main kuliah, boleh? Tuan-tuan semua kata boleh. Tiba-tiba dia tu main, tuan-tuan pun duduk ni, kata mana Dr. Asri? Dia tak ada hari ni. Cakap semua kata tak ada. Ramai tapi boleh bohong. Ramai tapi boleh pakat bohong. Yang kata mutawatir ni satu jumlah banyak yang mustahil bohong. Macam mana? Tuan-tuan orang luar mai kampung ni, sampai kat simpang tu tanya, mana rumah Dr. Asri? Ni masuk ni dia cerita rumah saya. Pergi jalan sikit lagi jumpa makcik tu duk jual anyok. Makcik kenal? Oh, dia kata dia cerita. Dia tak tahu kata kita nak main ni. Pergi jalan jumpa pula adik sekolah mana, kata mana rumah Dr. Asri? Dia cerita 5 orang cerita, walaupun 5 di tempat yang berbeza. Mustahil pada akal mereka boleh pakat untuk bohong. Mereka cerita benda yang sama. Kita panggil mutawatir. Dengan satu jumlah yang mustahil untuk bohong. Apabila satu hadis diriwayatkan oleh rawi daripada Khurasan, daripada Basrah, daripada tempat yang berbeza, dengan satu jumlah yang mana mustahil mereka boleh pakat bohong. Tuan-tuan, sekarang mungkin pakat baca dalam internet bohong. Dulu tak mungkin. Kok dia call, ni geng Khurasan, kita buat satu hadis palsu. Tak mungkin. Satu orang pergi ke Khurasan, jumpa 10 orang, kata hadis ni sama. Pergi jumpa ulama ni, hadis sama. Pada setiap zaman, sama tu pada setiap zaman. Jumlah sahabat hak cerita hadis tu pun ramai dan sama. Jumlah tabi'in hak cerita hadis tu pun ramai dan sama. Sama hadis, maksud sama makna ataupun sama bunyi, tak kira lah. Ada benda sama makna tapi bunyi tak sama, tapi makna sama. Dia panggil riwayah bil makna. Mai mana pun jumlah semua peringkat, jumlah yang banyak yang mustahil. Mana-mana orang mustahil bohong boleh berlaku. Kok kata-kata zaman tabi'in tu seorang je cerita. Hak anak murid tabi'in tu berpuluh-puluh orang, dia tak mau. Setiap lapis daripada Nabi turun ke sahabat, turun ke tabi'in, turun ke atbaq, turun semua dengan satu jumlah yang tak mungkin bohong. Hak tu dia panggil mutawatir. Seperti hadis, man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong pada aku dengan sengaja, siap tempat duduk dalam neraka. 70 rawi riwayat. Ada hadis yang tak sama bunyi dia, tapi makna dia sama. Seperti Nabi angkat tangan bila berdoa. Tapi bukanlah semua tempat. Tapi kalau ada orang kata tak perlu angkat tangan, tak betul. Nabi angkat tangan. Ada tempat yang Nabi angkat, ada tempat yang Nabi tak angkat. Tapi angkat tangan tu memang berlaku. Sama ada dia angkat masa dia istisqa, dia angkat macam lepas bila dia solat, kemudian dia ada satu hajat dia angkat. Tak penting lah. Dia angkat masa dia di Arafah, tak penting. Tapi angkat tu berlaku. Sebahagian hadis khilaf, dia mutawatir tu, macam hadis Imam Mahdi. Macam-macam orang cerita. Mahdi daripada Hasan, Mahdi daripada Husain, Mahdi macam ni, macam-macam hadis tak sama. Tapi tang sama tu siapa dia? Tang Mahdi tu ada. Yang tu sama. Dia panggil yang tu mutawatir maknawi. Makna dia mutawatir, walaupun lafaz dia tak mutawatir. Ini satu ilmu dalam sebab sikit ilmu daripada bidang hadis. Kalau tak sampai kepada darjat tu, dia panggil ahad. Nak bagi faham ni, tanya hak lain ni, hak tak bidang hadis. Tak sampai darjat tu, dia panggil ahad. Ahad ni boleh pakai Arab. Ulama-ulama Ahlussunnah majoriti kata boleh pakai. Sebab Nabi hantar wakil-wakil Nabi pergi jumpa bangsa-bangsa, kabilah-kabilah ajak Islam. Depa tu seorang dua je pi.
Pokok tu terima dan beriman. Kalau nak disyaratkan kena pi dengan satu jumlah yang tak boleh, mustahil bohong, susah. Jadi ahad boleh terima, melainkan apabila ahad tu bertentangan dengan asas-asas Quran. Yang tu sebab ada kecenderungan macam orang nak counter sebahagian hadis. Umpamanya sebahagian orang tak selesa dengan hadis rejam. Banyak cara nak jawab hadis rejam tu, rejam orang yang zina tu. Sebahagian orang ulama dia kata hadis ni tak boleh pakai sebab dia ahad. Yang tu tak nampak kuat. Jawab cara tu tak. Jawab cara lain lah. Jawab cara tu tak kuat. Ada ke soalan? Last. Ya. Macam mana? Anda jawab hak inta dulu. Inta kata nama? Tak, anda dengar? InsyaAllah. Apa? Surau ialah perkataan Melayu. Arab tak ada al-surau. Arab ada musalla. Musalla ni Nabi buat untuk orang semayang, bukan masjid lah. Macam Nabi semayang raya di musalla, satu kawasan yang mana dikhususkan untuk semayang raya. Tapi orang tak buat tahiyatul masjid di situ. Orang Melayu kadang-kadang surau ni banyak tarikh dia. Kalau kayu dia panggil surau, kalau batu dia panggil masjid. Kadang-kadang kalau orang tak semayang Jumaat dia panggil surau, kalau orang semayang Jumaat dia panggil masjid. Actually-nya mana-mana je tempat bangunan tanah yang diwakafkan khusus untuk jadikan tempat ibadat, tempat solat, maka dia masjid. Walaupun kita panggil surau. Tapi kalau dia tu macam orang pasang, macam kita pi surau dekat pejabat, surau kat Tesco ataupun kat apa? Potong tak boleh iklan dah. Surau dekat mana-mana pusat membeli belah, yang tu dia bukan masjid, dia tempat semayang musalla, dia sementara. Kita tak ada tahiyatul masjid di situ. Tapi bila tempat tu memang keluar daripada milik individu kepada wakaf umum yang dijadikan tempat untuk orang ibadat, dia masjid. Kita pergi surau pun, walaupun orang panggil surau, kita semayang tahiyatul masjid. Kita semayang tahiyatul masjid. Dia tadi pejabat agama tak benar ke semayang Jumaat ni, itu tak kaitan. Walaupun ada pendapat itu, tapi tidak kaitan. Tapi kalau dia sementara lah orang bagi ni, lepas tu besok orang berguna rubah, orang bagi lain, dia milik anytime, tuan dia boleh ambil balik, dia bukan masjid. Tak ada tahiyatul masjid. Soalan Syekh Saleh kita, dalam masjid boleh buat banyak aktiviti, pertunjukan, silat. Nabi dalam zaman Nabi berlaku tarian pedang dalam masjid. Hadis Habsyah Sudan buat pertunjukan tarian dalam masjid dalam hadis Bukhari. Cumanya oleh kerana ada benda yang khilaf ulama, contoh macam alat muzik, benda ni khilaf. Ada yang mengharamkan dan ada di kalangan ulama yang membenarkan. Maka sepatutnya tak dia masukkan di dalam masjid, kerana dia akan menimbulkan khilaf dalam masjid bagi orang yang mengharamkan. Kerana asalnya masjid ni bukan tempat nak bagi orang bergaduh dalam benda yang macam tu. Mungkin orang ada pandangan, tapi bila entah awak mari, entah telah wajibkan satu pandangan. Jadi kalau orang nak buat pertunjukan ke, orang nak buat taekwondo dalam masjid, still okey lah, tak ada masalah. Nak buat pertunjukan apa-apa, orang nak buat, tak ada apa. Pertunjukan kesihatan ke, cara nak nak rawat orang sakit, semua boleh. Tapi bila kita nak masukkan satu alat muzik yang menjadi satu salah sangka umum, patutnya dielakkanlah, walaupun ada pandangan.
Sebahagian para orang yang kata muzik tak ada masalah, mungkin dia berpendapat tak ada masalah. Tapi oleh kerana bab itu ada khilaf yang keras di kalangan para ulama, yang tegas di kalangan ulama, maka hendaklah cuba dielakkan. Saya tak katalah totally, definitely mesti haram, tapi dia boleh menimbulkan keresahan orang bersolat. Nabi tak bagi bila orang baca Quran kuat dalam masjid kerana ganggu orang semayang. Tapi kalau masuk main dengan alat muzik, pergi pukul dalam masjid, orang nak semayang macam mana tahiyatul masjid? Jadi tak munasabah ha? Jadi bercanggah dengan ruh tu. Melainkan dia pukul waktu orang tak ada apa, tak apa. Dia main, setakat main duf tu, gendang tu, still okay lah. Macam tu, utama bila waktu pagi, orang mai-mai katalah dia buat perkahwinan dalam masjid. Nabi kata bila kahwin, Nabi suruh ada nyanyian dan pukulan, kan? Jadi nyanyian kahwin lah, dan pukulan gendang lah. Jadi kita tak boleh kahwinnya, baguslah. Dulu orang Melayu barangkali sunnah ke apa, dia pasang lagu menyanyi, lagu sebenarnya okey. Dia dulu ada kompang bila sambut pengantin, kan? Sebenarnya okey, termasuk di dalam sunnah, kerana dia memeriahkan. Nabi Nabi kata al-faslu bainal halal wal haram ad-darb was-saut, yang memisahkan antara yang halal dan haram pukulan gendang dan suara, yang nyanyian lah. Jadi bila Nabi pergi lah majlis orang Ansar tak menyanyi. Barangkali tengok Nabi mai kot, tak menyanyi ya. Nabi tanya Aisyah, tak menyanyi? Orang Ansar bukan suka menyanyi. Nabi tak suka mereka menyanyi. Mereka pun menyanyi, perempuan-perempuan Ansar menyanyi lagu Masa Hari Kenuri. Cuma bila mereka menyanyi ada lirik yang salah. Mereka kata, wafina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Di sisi kami ada seorang Nabi yang tahu apa yang nak berlaku besok. Nabi kata, yang ni jangan kata hak tadi, aku tak tahu hak esok, Tuhan saja tahu. Jadi Nabi dia tapih juga lirik lah. Jadi ustaz dia boleh tapih lah lirik. Dan dia jadi masalah bila orang nak agama, kata nak sunnah, dia jadi jaf, dia jadi dry, macam semua tak boleh pula. Jadi anak-anak dia tak syur. Ayah kita bila dia nak agama lah, kita pun rumah jadi berdengung. Jadi tak apa bagus. Agama tak larang benda ni, tapi semua benda biqadariha, dengan kadar-kadarnya. Jadi bila kahwin orang yang amal sunnah ke apa, bagilah ada, tu pun termasuk dalam sunnah tak? Pukul lah gendang, nyanyilah lagu Talak al-Badr ke. Tak mau menyanyi Yahanana, menyanyi lagu ni. Apa nama? Tapi yang penting bagi ada, kalau tak pun pasang nasyid. Apa, yalah kita tak maulah suruh orang kos kan, tapi orang yang berada pasanglah nasyid. Seorang satu budak universiti mana yang tahu cari lagu elok-elok, pasang nasyid. Kau tak kira lah nasyid ni kita panggil apa saja lagu yang ada lirik yang baik. Lirik yang baik, supaya suasana tu meriah, orang rasa mari seronok orang dengar agama. Dan saya tak apa setuju orang pasang Quran masa apa? Kenuri. Pasal orang duk makan sembang macam tak peduli Quran. Jadi tak bagus, macam tak hormat. Masa tu bukan time orang tu. Time dia orang dengar hiburan. Jadi kalau kita pun pergi tengok, dulu orang main gendang sambut pengantin dengan, sekarang ni orang rasa macam benda tu tak ada apa-apa. Benda tu actually ataupun kalau sekiranya kita ada pertunjukan, kita guru apa, ada 3 dan 4 dan taekwondo ke karate ke, buat pertunjukan, benda tu bagus. Jadi orang happy, orang tengok supaya orang tak rasa kalau nak amal agama ni dia tak ada apa sunyi. Tak, agama tidak macam tu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman.